Saya Nazirul Hafiz bin Idrus, nombor metrik 260740, sama ahli kumpulan. Amnat anak lelaki POM 260566, Abdul Syukur bin Abdullah 260552, Nur Hazirah binti Kasmin 260797, dan Muhammad Zamri bin Johari 260080. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan Dimensi Budaya Hofstede, Jarak Kuasa bagi negara China. Pengenalan. Budaya merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia. Kepercayaan individu tentang piawaian sosial dan tingkah laku yang patut atau tidak patut mereka ikuti dipengaruhi oleh budaya. Oleh kerana setiap budaya adalah unik, dimensi budaya telah digunakan untuk menggambarkan kepelbagaian budaya bagi sesebuah negara. Budaya adalah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Budaya dianggap sebagai konsep utama dalam antropologi, merangkumi pelbagai fenomena yang dihantar melalui pembelajaran sosial dalam masyarakat manusia. Konsep budaya kebendaan meliputi ungkapan fizikal budaya seperti teknologi, seni bina dan seni, sedangkan aspek budaya yang bukan kebendaan seperti prinsip organisasi sosial, mitologi, falsafah, kesastraan dan sains. Dimensi budaya Hofstede. Dimensi budaya Hofstede telah ditubuhkan oleh Great Hofstede. Dimensi ini menerangkan perbezaan dalam budaya merentas negara dan cara berkomunikasi dalam budaya yang berbeza. Dalam erti kata lain, rangka kerja yang digunakan untuk membezakan antara pelbagai budaya dan aspek budaya dan menilai kesannya terhadap persekitaran komersial. Dimensi budaya Hofstede merujuk Raja 2 yang digunakan oleh sebuah negara. Ianya bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana perundingan dapat dibuat dengan negara-negara tertentu. Ringkasan dimensi budaya Hofstede. Individualisme dan kolektivisme. Uraian. Bagaimana keperluan dan matlamat pribadi diutamakan berbanding keperluan dan matlamat kumpulan atau organisasi. Seterusnya, maskulin atau feminin. Masyarakat maskulin ini mempunyai peraturan yang berbeza untuk lelaki dan wanita, kurang dalam budaya feminin. Yang ketiga, pengelakkan ketidakpastian. Betapa selesanya orang mengubah cara mereka bekerja atau hidup atau memilih sistem yang diketahui, boleh menerima atau tidak keadaan yang tidak pasti. Seterusnya adalah jarak kuasa. Menerima ketidaksamaan dalam pembagian kuasa dalam masyarakat. Seterusnya, orientasi jangka panjang. Perspektif jangka panjang, perancangan untuk masa depan, nilai ketabahan berbanding masa yang singkat, berorientasikan masa dulu dan masa kini. Yang terakhir ialah indulgent. Membenarkan kepuasan dorongan asas yang berkaitan dengan menikmati kehidupan dan bersenang-senang berbanding mengawal selia melalui norma sosial yang ketat. Budaya dan jarak kuasa negara China. Terdapat beberapa budaya masyarakat China. Di antaranya adalah sejak pengisytiharan dasar pintu terbuka pada tahun 1979, China telah mengubah ekonominya menjadi ekonomi pasaran melalui beberapa siri pembaharuan ekonomi. Disebabkan oleh peralihan China daripada ekonomi berasaskan komunis kepada ekonomi berasaskan pasaran, sejumlah besar syarikat antarabangsa telah menunjukkan minat untuk menubuhkan perniagaan di negara itu melalui pelabuhan langsung atau tidak langsung menurut kewangan antarabangsa. Walau bagaimanapun, terdapat pertumbuhan dalam bilangan syarikat antarabangsa yang beroperasi di China. Ratusan besar syarikat telah gagal menghadapi kesukaran dalam menjalankan perniagaan dan menguruskan kaki tangan China. Seterusnya adalah salah satu sebab syarikat barat mengalami masalah ialah ketidaksepadanan budaya ekonomi negara barat dan China. Perspektif barat meletakkan keutamaan pada pencapaian individu dan hubungan egalitarian, manakala Konfusianisme meletakkan premium pada keharmonian interpersonal dan Wangzi. Kaitan hubungan dicirikan dengan kepatuhan, kesetiaan,
tanpa syarat sebagai kod falsafah dan tingkah laku di China. Selain itu juga, orang Cina juga mementingkan kerja yang tinggi dan masa lapang yang kurang penting. Di samping itu, pelajar Cina sangat menumpukan markah pada pangkat peperiksaan mereka dan orang Cina kelihatan selesa dengan kekaburan terutamanya apabila berkaitan dengan bahasa mereka. Selain itu, masyarakat Cina juga adalah konservatif. Mereka percaya bahawa norma masyarakat mengekang tingkah laku dan mereka memanjakan diri mereka adalah sesuatu perkara yang tidak penting. Selain itu juga terdapat beberapa kajian telah dilakukan untuk meneroka perbezaan budaya Cina mungkin berbeza mengikut kawasan ataupun umur. Hasil yang kita dapat nilai adalah perbezaan dalam nilai budaya orang Cina boleh membantu kita mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang budaya Cina dan membuat perbandingan yang lebih tepat dengan budaya Barat, jadi membebaskan kita daripada salah tanggapan tentang nilai budaya Cina. Assalamualaikum, saya akan membentangkan tentang jarak kuasa tinggi. Sejauh mana ahli institusi dan organisasi yang kurang berkuasa menerima bahawa kuasa diagihkan secara tidak sama rata adalah satu lagi frasa Hofstede. Dan ia menerangkan tahap di mana ahli institusi dan organisasi yang kurang berkuasa menerima kuasa itu diagihkan secara tidak sama rata. Merujuk kepada berapa banyak penekanan dan pengaruh yang diberikan pada struktur hierarki dan pengagihan kuasa dalam struktur tersebut. Budaya jarak kuasa rendah ialah budaya di mana terdapat sedikit atau tiada perbezaan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak. Perbezaan ini merupakan aspek kehidupan yang tidak dapat dielakkan dan dijangkakan bahawa orang yang kurang kuasa akan mengikut mereka yang lebih berkuasa. Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan kumpulan amat dipandang tinggi. Oleh itu, tamadun yang mempunyai jarak kuasa yang besar selalunya merupakan budaya kolektivistik. Seterusnya, skor jarak kuasa tinggi mencerminkan penerimaan seseorang terhadap situasi sedia ada serta perkara yang mereka miliki. Orang atasan dilihat sebagai manusia yang unggul menurut Hofstede yang layak mendapat lebih banyak perkara material, wang dan kedudukan sosial. Menurut Hofstede Insights, bawahan, interaksi bawahan atasan sering memecah dan terdapat sedikit penolakan kepada pihak atasan yang menyalahgunakan kuasa mereka. Akibatnya, aspirasi pekerja tidak boleh melebihi status sedia ada. Berikut adalah dimensi budaya Hofstede skor bagi negara China. Saya akhiri dengan kesimpulan. Kesimpulannya, konsep jarak kuasa Hofstede adalah amat penting apabila menjalankan perniagaan dengan orang di China. Pandangan mereka mewakili kepercayaan bahawa orang tertentu berkuasa dan sesetengah orang tidak berkuasa dalam apa cara sekalipun. Dapat dilihat bahawa budaya yang berbeza akan menyebabkan masalah komunikasi, terutamanya akan timbul. Namun begitu, apabila masyarakat di luar mengenali dan memahami budaya masyarakat lain, ianya dapat memudahkan kita bekerjasama dalam pelbagai perkara. Masyarakat Cina amat mementingkan jarak kuasa kerana ia telah sebati dengan adat dan budaya daripada zaman dahulu. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.